Zodiac Killer adalah pembunuh berantai yang menghantui bahagian utara California dari bulan Disember 1968 hingga Oktober 1969 melalui serangkaian surat teka-teki yang dihantar ke media dan polis. Beliau mendedahkan motifnya untuk membunuh, memberi petunjuk pembunuhan yang bakal dilakukan dan menggunakan nama samaran Zodiac. Zodiac bertanggungjawab ke atas pembunuhan sebanyak 37 orang dan dia masih belum dapat ditangkap. Pada 20 Disember 1968, Betty Lou Jensen, 16 tahun, dan teman lelakinya, David Arthur Faraday, 17 tahun, meletak kenderaan di tempat terpencil di Lake Herman Road di sebelah timur Vallejo, California. Saksi melihat pasangan muda itu duduk di kerusi hadapan penumpang dan pemandu antara jam 10:15 malam dan 11 malam. Tiada apa yang aneh pada pasangan tersebut sebelum sebuah kereta muncul di belakang kereta mereka pada jam 11:15 malam. Pemandu tersebut menuruni kenderaannya dan menghampiri mereka, lalu menembak David di kepala dan menghabiskan nyawa Betty dengan menembak sebanyak 5 das tembakan. David masih bernafas tetapi menghembuskan nafas ketika di dalam perjalanan ke hospital. Pada tengah malam 4 Julai 1969, Darlene Elizabeth Ferrin, 22 tahun, dan Michael Renaud Mayhew, 19 tahun, meletakkan kenderaan mereka di Blue Rock Spring Golf Course di Benicia, 4 km dari tempat di mana Betty dan David ditembak. Sebuah kereta meluru ke arah belakang kereta mereka, menghalang kereta mereka untuk berundur. Seorang lelaki keluar dari kenderaan membawa sebuah flashlight. Lelaki itu menuju ke tingkap arah pemandu dan terus menembak pasangan itu. Lelaki itu berlalu pergi tetapi kembali semula apabila terdengar suara Michael. Lelaki itu menembak sebanyak 4 kali. 1 peluru mengenai Michael dan 2 peluru mengenai Elizabeth. Lelaki itu kembali ke keretanya dan berlalu pergi. Lelaki ini disyaki sebagai The Zodiac Killer. Sungguh pun telah ditembak, Michael telah terselamat dalam peristiwa itu dan memberi maklumat kepada polis mengenai gambaran lelaki yang menembaknya merupakan seorang yang rendah dan berbadan gempal. Sekitar jam 12.40 pagi, ibu pejabat polis Vallejo menerima panggilan misteri dari seorang lelaki yang memaklumkan bahawa dia adalah orang yang bertanggungjawab membunuh Betty dan David dan juga kedua pasangan, Michael dan Elizabeth. Pada Jumaat 1 Ogos 1969, surat pertama daripada Zodiac telah dihantar kepada 3 pejabat surat khabar, The San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle dan Vallejo Time Herald. Di dalam ketiga-tiga surat tersebut, Zodiac telah memberikan info mengenai pembunuhan yang dilakukannya dan juga memasukkan satu kod rahsia dalam setiap surat untuk pihak polis memecahkan kod tersebut. Pada 8 Ogos, seorang guru sekolah menengah dan isterinya berjaya memecahkan kod simbol 408 yang dihantarkan oleh Zodiac Killer. 18 huruf terakhir tidak dapat dipecahkan. Mesej ditulis dengan huruf besar seperti berikut: "Aku suka membunuh kerana ia amat menyeronokkan. Lebih seronok dari membunuh haiwan buruan di hutan. Kerana manusia ialah haiwan yang paling berbahaya. Membunuhnya memberikan aku pengalaman yang menggairahkan. Lebih gairah dari bersama seorang gadis. Hal yang lebih menyeronokkan apabila aku mati.
aku akan lahir semula di syurga. Mereka yang dibunuh oleh aku akan menjadi hamba-Ku. Aku tidak akan memberikan namaku kerana kalian akan cuba memperlahankan kerjaku atau menghentikan aku mengumpul hamba-Ku di alam akhirat. Pada 27 September 1969, sepasang pelajar kolej, Cecilia Ann Shepard, 22 tahun dan Brian Kelvin Hartnell, 20 tahun, berkelah di tepi tasik Berisha di Naples, California. Seorang lelaki membawa sepucuk pistol dan memakai penutup muka menghampiri mereka. Dia mengatakan bahawa dia adalah banduan yang melarikan diri dari penjara Montana, di mana dia telah membunuh seorang pengawal dan mencuri sebuah kereta, dan dia mahukan wang dan kereta untuk ke Mexico. Pasangan itu bekerjasama sepenuhnya dengan apa yang diminta sambil memberikan kunci dan wang kepadanya. Mereka berbual sebentar. Lelaki itu mengarahkan Shepard untuk mengikat Hartnell dengan sehelai kain yang dibekalkannya. Dia kemudian mengikat Shepard dan berkata, "Aku harus menikam kalian." Dia mengeluarkan pisau dan menikam Hartnell sebanyak 6 kali dan Shepard 10 kali. Hartnell telah terselamat dalam peristiwa itu, manakala Shepard telah menemui ajalnya. Hartnell telah memberikan informasi mengenai peristiwa itu kepada pihak polis. Pada malam 22 Mac 1970, Kathleen Jones bersama anaknya yang berusia 10 bulan memandu di lebuh raya 132 di San Joaquin Country untuk ke rumah ibunya. Semasa memandu, sebuah kereta telah memberi isyarat kepada Kathleen untuk berhenti. Kathleen memberhentikan keretanya. Seorang lelaki menghampiri keretanya dan memberitahu tayar belakang kereta Kathleen bergoyang. Lelaki itu telah menawarkan untuk membantu. Bimbang akan keselamatan, Kathleen menolak tawaran lelaki itu. Lelaki itu berlalu pergi. Sejurus setelah Kathleen memandu, tayar belakang keretanya telah tercabut. Lelaki terbabit mengundurkan keretanya dan menawarkan Kathleen untuk menumpang keretanya ke stesen minyak berdekatan. Memandangkan tidak mempunyai pilihan lain, Kathleen telah bersetuju menumpang lelaki tersebut. Suasana menjadi semakin seram kepada Kathleen apabila lelaki itu tidak berhenti di stesen minyak dan meneruskan perjalanan selama 3 jam. Sehingga tiba di satu persimpangan, lelaki itu berhenti. Tanpa membuang masa, Kathleen telah meluru keluar dari kereta tersebut dan melarikan diri. Kathleen bersembunyi sehingga kereta lelaki tersebut berlalu pergi. Kathleen telah menumpang kereta yang melalui jalan tersebut dan menuju ke balai polis. Ketika di balai polis, Kathleen sangat terkejut apabila rupa lelaki yang cuba menculiknya tadi sama seperti di poster Wanted Zodiac Killer. Kereta Kathleen telah dijumpai di dalam keadaan terbakar oleh pihak polis. Zodiac terus mengganas saban tahun dan terus memberi surat kepada akhbar mengenai kodnya. Seramai 2,500 orang suspek telah disiasat, tetapi semuanya tidak berjaya merungkai siapakah Zodiac. Sehingga kini, tangkapan masih belum dilakukan dan Zodiac masih bebas. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Untuk info yang lebih banyak mengenai kejadian seram dan misteri, sila tekan butang subscribe channel ini kerana subscribe itu percuma.